Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kanas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, hari ni aku nak cerita sikit pasal pemain-pemain yang telah di-loan oleh Arsenal dan apa nasib masa depan diorang. Sama ada Arsenal nak simpan diorang lepas diorang return pada loan ataupun kena jual lah. Jadi ada 7 pemain yang aku akan sembangkan pasal hari ni. Semua pemain adalah yang pernah main dalam first team Arsenal lah. Tak termasuk pemain-pemain muda lah yang pernah main atau tembus masuk dalam first team macam John Jules ataupun Mark McGuinness. Pemain-pemain macam tu tak termasuk dalam list lah. Jadi aku mulakan dengan pemain yang bermain di kawasan defense. Sebab dalam 7 pemain ni ada 3 defender dan 4 midfielder. Tapi dalam kalangan 7 pemain ni, 2 pemain telah di-loan dalam England dan yang selebihnya di-loankan keluar daripada England lah. Jadi pemain yang pertama yang akan disebut adalah William Saliba. Ini yang paling hangat sekali lah sebab dia berpecah pendapat lah. Ada orang yang nak Saliba ni terus main kat Arsenal, tapi ada yang cakap Saliba ni tak ready lagi untuk main kat PL kan. Sebab Arsenal belanja besar kat dia ni, 27 juta sebelum Emery kena pecat dulu kan. So dengan price tag macam tu, untuk pemain yang muda datang dekat Arsenal memang satu pressure yang besar untuk dia perform kan. Lepas tu tengok pula performance dia sekarang untuk Nice, club yang dia kena loan dekat France sana. Dia baru je dapat player of the month untuk bulan Januari, iaitu untuk club Nice. So buat masa sekarang ni nampak macam dia membuktikan yang Arteta salah tak bagi peluang kat dia. Tapi pendapat aku aku rasa Arteta dia buat benda yang betul lah dengan Saliba ni, dengan hantar dia loan dekat klub lain yang boleh bagi dia regular game time. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab last season kita kena ingat yang Liga France dia berhenti awal masa coronavirus merebak kat satu dunia kan, pada bulan Mac tahun lepas. Salah satu liga yang tak sambung sampai habis season adalah Liga France. So daripada bulan Mac sampailah start EPL bulan September, tu ada gap pun, Mac sampai September dia tak main sebarang perlawanan pun. So bagi aku mungkin kat situ dia ada masalah fitness, dia ada masalah performance yang ada sedikit berkarat lah, sebab dia tak main lama kan. So mungkin kat situlah Arteta spot atau sedar benda tu perlu polish balik lah kan, dengan ability Saliba ni. Dia pemain yang bagus, dia pemain yang berpotensi. Tapi bagi aku dengan nature EPL, cara gameplay dekat dalam EPL, bagi aku untuk pemain yang muda macam tu datang kat negara baru, aku percaya pemain yang macam tu sekali dia buat mistake memang dia kena tembak kau. Lagi-lagi dengan layanan media England, kau tahulah macam mana kan. Kalau asal ada peluang mesti kena tembak kan. So bagi aku adalah satu option yang bagus lah untuk hantar Saliba keluar. Jual atau simpan? Of course saya simpan. Aku masih percaya yang Arteta akan bagi peluang kat Saliba untuk next season kan, kat dalam team Arsenal. So untuk next player adalah pemain yang dah lama lah beli, masa zaman Wenger dulu kan, Konstantinos Mavropanos. Pemain yang orang kata mentor Sokratis dulu lah, sebab dua-dua sama Greece kan. Pemain ni memang unik lah sebab dia di scout oleh Sven Mislintat sebelum Mislintat tinggal kat Arsenal dulu. So bila dah di scout oleh Mislintat ni, kau tahulah pemain tu memang ada potensi yang besar. Sebab Mislintat dulu kerja dengan Dortmund, cari Lewandowski, pemain-pemain yang macam tu lah untuk Dortmund dulu kan. So dia ni adalah scout yang berkaliber lah dalam dunia bola sepak. So untuk Mavropanos ni sekarang ni umur dia 23. Dia telah dihantar loan ke Stuttgart, kelab di Jerman sana, Bundesliga. Dan dia dapat regular game time. Buat masa sekarang ni banyak feedback yang positif lah yang aku dengar daripada Mavropanos ni. Dia part of a back 3 yang main dekat Stuttgart sana. Dia main as a RCB, right centre back. Dan banyak pujian lah daripada coach dekat Stuttgart sana yang kata Mavropanos ni ada physicality yang bagus, skill yang bagus, ball play yang centre back. Ball play centre back ni memang penting lah. Itu apa yang Arteta nak dalam squad Arsenal sekarang. So mungkin untuk next season maybe kita tak tahu akan dapat peluang. Sama juga macam case Elneny lah, sebab Elneny last season dia pergi kat Besiktas. Lepas tu season ni, sebelum start season ramai yang expect dia akan dijual, tapi dia diberi peluang oleh Arteta kan. So untuk next season bagi aku, kalau aku jadi Arteta, aku bagi dia satu lagi peluang, at least satu season lah, untuk dia buktikan sama ada dia boleh keep pace untuk main dekat dalam EPL ataupun tak. So aku akan simpan dia untuk next season. Sebab option kat bahagian centre back next season, kita ada Saliba, kita ada Mavropanos, lepas tu Gabriel lagi, David Luiz dah habis kontrak, lepas tu ada Caleb Chambers, Rock Holding. So dengan simpanan Saliba dan juga Mavropanos, mungkin kita tak payah spend kat bahagian centre back kan, sebab dah ada option yang sedia ada. So Mavropanos stay lah bagi aku kan. So pemain yang ketiga adalah Sead Kolasinac. Kolasinac ni aku tak nak komen panjang lah. Sebab apa? Atas kertas je nampak macam dia kena hantar loan ke Schalke. Tapi ramai orang yang tak perasan yang kontrak Kolasinac ni sebenarnya berbaki 6 bulan lagi. So maksudnya bila dia datang balik ke Arsenal,
kontrak dia dah habis. So dia dah tak bergelar pemain Arsenal. Dia macam ibarat atas kertas loan, tapi sebenarnya kita dah jual lah Kolasinac ni. Cuma tak dapat transfer fee je lah sebab kontrak dia dah habis kan. So Kolasinac nak tak nak memang dia akan leave Arsenal. Keluarnya Kolasinac pada bulan Januari hari tu menyebabkan kita tak ada backup kat bahagian left back lah. Kita tengok sekarang Cedric dah berapa game lah main left back kan. Dengan Tierney-nya injury prone, itu adalah satu benda yang short lah kat dalam squad Arsenal sekarang. Jadi Kolasinac aku rasa dah tak ada apa lah nak cerita pasal dia. Aku rasa dia akan leave Arsenal lah. Takkan Arsenal nak apa, offer kontrak baru dekat dia. Aku tak nampak benda tu akan jadi lah. So untuk next player, kita masuk kat bahagian midfield lah. Ada 4 pemain. Kita start dengan Lucas Torreira dululah. Masa Januari itu ada kes kan yang Arsenal tak puas hati dengan Atletico sebab dia tak dapat banyak peluang untuk main kat dalam first team Atletico. Tapi sejak kebelakangan ni aku nampak lah, kadang-kadang ada live juga kan game Atletico dekat Astro kan, dekat TV. So aku dah nampak lah Diego Simeone dah mula pakai Lucas Torreira ni kat dalam first team Atletico kan. Jadi sama ada dia berguna untuk Arsenal untuk next season ataupun tak, bagi aku dengan adanya Partey, lepas tu dengan Xhaka lagi ada kat situ, lepas tu El Neni, bagi aku mungkin akan dijual untuk next season. So Torreira adalah like for like replacement lah untuk El Neni yang bagi aku. Dia bukan tak bagus, dia ada komitmen. Aku suka Torreira ni sebab dia ada fighting spirit. Walaupun size dia yang kecil tu kan. Cumanya dia ikut kepada manager lah. Sebab masa dia main under Emery, aku rasa Emery macam tak yakin dia ni main kat bahagian DM. Sebab apa? Masa zaman Emery, dia banyak letakkan Torreira ni sebagai number 10 tau. Maksudnya main dekat attacking midfielder. Padahal member ni adalah defensive midfielder. So nampak kat situ macam manager ni tak yakin untuk seorang pemain yang kecil macam dia untuk main kat defensive midfielder. Aku bukan salahkan Emery, tapi mungkinlah Emery tak yakin untuk Torreira ni main kat bahagian DM. Aku tak tahulah kenapa. So untuk Torreira sendiri mungkin dia yakin, tapi dia bergantung kepada manager lah apa-apa selection untuk team kan. So untuk Torreira next season, kalau jual ni, aku akan bagi satu lagi peluang untuk Torreira. Walaupun aku nak Torreira ni stay dekat Arsenal, mungkin Arsenal akan jual dia sebabkan value dia yang tinggi kan, boleh mendatangkan keuntungan untuk kita invest balik kat bahagian midfield untuk beli pemain lain. Aku tak tahulah. Tapi buat masa sekarang ni, aku akan bagi peluang lagi untuk Torreira untuk next season lah. At least satu season lah kan, untuk dia buktikan yang dia boleh main kat dalam EPL. Jadi kita jump dekat pemain yang seterusnya. Oh, ini yang sedap kan, Matteo Guendouzi. Macam mana aku nak komen pasal dia ni ya? Komitmen padu, skill ada, ball carrying ability ada, masuk attitude ke laut. Itu je masalah Guendouzi ni. Dia pemain yang talented, memang dia ada bakat dia memang padu gila. Lagi satu, dia ada fighting spirit. Dia macam Torreira. Dan sepanjang dia main kat Arsenal, aku rasa macam dia ni, dia punya skill dia tu agak similar macam Granit Xhaka. Cuma kelebihan Guendouzi ni, dia berani bawa bola ke depan, dia berani dribble, tak macam Xhaka. Cuma macam aku cakap tadi lah, dia punya attitude dia, kalau Arsenal atau Arteta boleh improve dia punya attitude dia, bagi aku Arsenal ada satu player yang berbakat, memang sangat berbakat lah. Lagipun dia muda lagi, baru umur 21-22 macam tu. Mungkin long term replacement untuk Granit Xhaka kan. Sebab macam aku cakap tadi lah, dia orang punya gameplay agak similar. Cuma Guendouzi ni kelebihan dia adalah dia ada ball carrying ability, itu je. Dan dia ada fighting spirit tu. Maksudnya kalau kau tengok Arsenal kena tinggal 2-0 ke apa, Guendouzi ni lah salah satu pemain yang kau boleh nampak yang dia cuba sedaya upaya untuk cari gol untuk team. Dia ibarat pemain macam tu lah, yang bermain untuk batch lah, macam tu. So bagi aku, of course aku akan kekalkan dia. Sebab dalam kalangan midfielder yang kita ada sekarang kat dalam squad, aku rasa Partey je yang berani ambil risiko untuk dribble ke depan. Yang lain semua main passing je, main simple pass macam tu lah. Tak berani ambil risiko lah dalam kalangan semua center midfielder yang kita ada dalam squad sekarang lah. Jadi of course aku kekalkan Guendouzi buat masa sekarang kan. Lepas tu baki dua pemain ni, Ainsley Maitland-Niles dan juga Joe Willock, yang di-loankan ke West Brom dan juga Newcastle. Joe Willock pun baru ni score untuk Newcastle masa debut dia. So Ainsley Maitland-Niles dia buat debut dia untuk West Brom kat bahagian midfield masa kalah dengan Spurs itu. West Brom kalah dengan Spurs 2-0. Diorang dua ni aku cuma nak komen, diorang dah dapat banyak gila peluang untuk musim ni lah kat dalam team kan. Arteta banyak bagi diorang peluang. Kau tak boleh cakap yang diorang tak dapat peluang. Cuma diorang kadang-kadang ambil peluang tu, kadang-kadang diorang main sambil lewa. So bagi aku, bila diorang kena hantar loan ni, mungkin akan spark balik ability diorang sebagai seorang pemain kan. Mungkin diorang akan datang balik kat Arsenal dan mungkin diorang akan start performing lah. Sama macam case Smith Rowe dulu kena hantar loan ke Red Bull Leipzig dan juga Huddersfield. Lepas tu datang kat Arsenal, tiba-tiba dapat first team spot kan dalam first team Arsenal. So mungkin Willock dan juga Maitland-Niles pergi loan kat kelab lain, mungkin akan bagi impact yang sama lah macam Smith Rowe. Untuk
kekal ataupun jual diorang dua ni, dia bergantung kepada diorang, sama ada diorang datang balik sebagai pemain yang sama ataupun diorang lebih improve. Itu bergantung pada diorang lah. Aku tak boleh cakap lagi lah sama ada diorang kena stay ataupun diorang kena jual lah. Diorang dua memang berbakat. Lagi-lagi Maitland-Niles lah. Maitland-Niles bagi aku, kalau dia tak demand sangat, sebab dia ni midfielder, cuma bahagian midfielder kita dah crowded. Lepas tu Arsenal campak dekat right back, tapi dia tak habis-habis cakap yang dia nak main kat bahagian midfielder kan. Kalau dia terima yang dia boleh main kat bahagian right back tu, bagi aku dia boleh lock position tu untuk 5 tahun atau 7 tahun akan datang mungkin. Walaupun dia utility player, dia boleh main kat right back, main kat center midfield, main kat left back kan. Tapi kalau kau dapat peluang dalam team, why not kan? Sama macam Saka dulu naik dalam first team, dapat position left back, lepas tu slowly dia naik masuk ke winger, sampai sekarang dah jadi regular lah. Sampai ibarat macam Saka tu, kalau dia tak ada dalam team, kita akan terasa yang dia tak ada dalam team. Itulah, tengok lah Willock dan juga Maitland-Niles ni, tengok lah macam mana diorang ambil peluang diorang kena hantar kat loan ni, sama ada diorang kembali ke Arsenal sebagai pemain yang lebih improve. Kita tengok lah akhir musim kan. Aku tak boleh cakap lah yang Arsenal nak kekal ataupun jual diorang dua ni, sebab sayang weh. Pemain akademi kan, diorang dah ada DNA Arsenal tu, cuma diorang kena polish balik diorang punya skill kan. So itu adalah 7 pemain yang bagi aku yang mana patut dilepaskan, yang mana yang patut disimpan lah. So apa pendapat korang, korang boleh komen kat bawah. Sama ada korang setuju dengan pendapat aku ataupun korang ada pendapat yang bercanggah ke apa kan, yang berlanggar dengan aku ke. So korang boleh komen kat bawah lah. Dan aku rasa video aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign off.